Baik, lintas langsung pertama berita wilayah hari ini, kita ke Labuan. Petugas Barisan Hadapan Kesihatan di sana sudah pun mula menerima suntikan dos penggalak vaksin COVID-19. Kita terus bersama Rosila Jus di sana. Rosila, silakan. Pemberian dos penggalak vaksin COVID-19 terhadap kumpulan penerima pertama melibatkan petugas Barisan Hadapan Kesihatan disambut baik di Labuan. Pemberian dos berkenaan telah bermula sejak Isnin lalu. Dos penggalak COVID-19 itu diyakini mampu memberikan perlindungan optimum kepada penerima. Selain itu, ia memberikan keyakinan kepada petugas kesihatan dalam menjalankan tanggungjawab dan perkhidmatan kepada masyarakat setempat di sini di samping mencegah penularan COVID-19. Saya terpilih sebagai orang yang terawal untuk mengambil vaksin penggalak ni lah. So saya rasa saya bertuah dan saya belum menjadi contoh kepada semua frontliner yang lain dan juga untuk orang awam untuk mengambil dos penggalak ni lah. Dan sebenarnya tujuan kita untuk mendapatkan booster supaya imuniti di dalam sistem badan kita akan dapat dipertingkatkan lagi, dan ini akan membuatkan saya lebih confident untuk bertugas di lapangan, dan saya menggalakkan supaya frontliner yang lain pun akan mengambil dos booster yang ni. I think it's very important for us to get our booster dose because as a frontliner we need to set a good example for our public that booster dose is very important to improve our immunity in our community. Pemantauan perlu dilakukan bagi memastikan tiada pihak yang cuba mengambil kesempatan terhadap pengguna dengan menjual kit ujian pantas RT antigen saliva COVID-19 melebihi kadar ditetapkan. Perkara itu dibangkitkan Pengerusi Perbadanan Labuan, Dato' Sri Amir Husin, susulan terdapat pihak yang menjual kit ujian itu pada harga yang tinggi. Kita harus menganggap ini sebagai satu tempoh kematangan kita dan memberikan bantuan secara lebih berkonsepkan CSR, tidak berlandaskan semata-mata bertujuan untuk mendapatkan keuntungan semata-mata. Dan saya pohon kepada pihak kerajaan dan juga jabatan-jabatan yang memantau harga, kaji semula harga ini kerana ia melibatkan penduduk-penduduk yang terkesan. Beliau berkata demikian selepas menyampaikan bantuan bakul makanan di Labuan hasil usaha bersama syarikat korporat yang menyumbangkan bantuan berkenaan. Ia diberi kepada golongan warga emas dan B40. Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan Mawib Labuan dalam usaha melaksana perancangan perumahan asnaf di Labuan. Perkara itu telah dibincangkan dalam mesyuarat Jawatankuasa Perundingan Hukum Syarak Wilayah Persekutuan untuk membeli rumah-rumah daripada Perbadanan Labuan. Pemangku Ketua Pegawai Eksekutif Mawib Muhammad Nizam Yahya berkata projek berkenaan dijangka dapat memberi ruang dan peluang kepada golongan asnaf di pulau ini. Dengan anggaran jumlah peruntukan berjumlah hingga 34 juta ringgit, kira-kira 100 hingga 150 unit rumah akan dibeli oleh Mawib, seterusnya akan dimanfaatkan kepada golongan asnaf untuk mendapatkan kehidupan yang lebih selesa. Selain itu, Mawib juga akan berbincang dengan Perbadanan Labuan untuk mendapatkan tanah bagi pembinaan perumahan asnaf yang berkonsepkan Islamic City. Projek berkenaan telah pun dilaksanakan di Kuala Lumpur dan dalam proses perancangan membina 200 unit rumah untuk asnaf yang dilengkapi kemudahan masjid dan bangunan kelas. Tetapi untuk wilayah Persekutuan Labuan ini, kita dalam konsep Quick Win Mawib, kita bekerjasama dengan Perbadanan Labuan, kita beli dulu rumah yang telah siap dibina. Tapi dalam masa yang sama, kita akan berbincang dengan Perbadanan Labuan untuk dapatkan tanah bagi kita mendirikan projek perumahan asnaf di wilayah Persekutuan Labuan. Jelas beliau, perancangan itu bergantung kepada peruntukan Mawib sedia ada kerana ia bukan sahaja untuk skim perumahan namun merangkumi bantuan lain. Tiada kata yang mampu diungkapkan, hanya air mata kegembiraan menzahirkan perasaan syukur seorang warga emas yang terpilih bagi bantuan baik pulih rumah di Labuan dengan anggaran kos RM27,000. Teo Kim Chuan berterima kasih kepada syarikat swasta dan jabatan kerajaan yang prihatin dengan membaik pulih rumah usangnya yang didiami lebih 80 tahun. Dia yang tinggal sebatang kara kini dapat menikmati kehidupan yang lebih selesa dan terjamin selain menerima sumbangan bantuan bakul makanan. Secara keseluruhannya, kalau kita tengok rumah ini, kita focusing adalah untuk beranda dan juga di dapur. Selain daripada itu, kita mengubah suai di dalam bilik dan juga kita membekalkan kemudahan seperti kipas, tempat memasak dan juga solar melalui kita punya sumbangan dan juga daripada CSR. Simbolik penyampaian sumbangan disaksikan Timbalan Ketua Pegawai Eksekutif Perbadanan Labuan Ridwan Muhammad Ismail dan Pengarah Jabatan Kebajikan Masyarakat JKM Labuan Ansyari Matarsan.
Berdasarkan kepada panggilan telefon, kita melihat penurunan sangat ketara. Disebabkan oleh fasa 4 juga aktiviti ekonomi telah pun dibuka sepenuhnya. Alhamdulillah atas keprihatinan kerajaan, semua pihak swasta, kita dapat membantu meringankan bebanan-bebanan selama 2 tahun kita menderita disebabkan oleh COVID-19 ini. Dengan itu, sekian paparan berita wilayah dari Labuan. Terus patuhi SOP ditetapkan. Kembali ke Angkasa Puri. Ya, baik, terima kasih Rosila langsung dari Labuan.